awak boleh tanya soalan sekiranya ada perkara yang awak tak faham. Okay, boleh semua? Boleh? Okay, boleh. Good. Okay, jadi untuk hari ini, macam cikgu beritahu tadi, kita akan bincang berkenaan dengan modul kita. Okay, sekejap. Cikgu nak buat tayangan modul. Modul sains tahun 6. Okay. Okay, nampak kat skrin awak tu? Sama kan dengan modul kan? Okay. Jadi modul ni ada dua tajuk. Yang pertama, bahan buangan, iaitu bahan buangan terbiodegradasi dan tidak terbiodegradasi. Sebutan dia macam tu. Kalau awak nak sebut terbiodegradasi pun boleh juga, tapi cikgu biasakan sebut terbiodegradasi. Okey, kita teruskan kepada soalan teruslah. Latihan. Okey, awak boleh buka mic awak sambil cikgu bincang, cikgu akan tanya soalan. Jadi awak boleh jawab. Okey, cuba buka mic. Okey. Dah jawab tak soalan ni? Dah, belum. Okey, tak apa, kita bincang. Okey, kalau dekat sini cikgu ada bagi link, link untuk video. Sekejap. Okay, ada link untuk video dan cikgu harap awak dah tengoklah video pengajaran ni. Okay, sekarang kita nak semak jawapan. Okay, untuk soalan yang pertama, apakah maksud bahan buangan terbiodegradasi? Apa maksud dia? Bahan boleh jawab? Degradasi ialah bahan buangan direbutkan oleh mikroorganisma. Okey, betul. Ini ada dalam buku teks. Ini ada dalam buku teks. Kalau awak cari dalam video tak jumpa, dia ada dalam buku teks. Maksud dia, bahan buangan yang boleh direputkan. Maksud dia, boleh direputkan oleh siapa? Direputkan oleh siapa? Bahan buangan tidak terbiodegradasikan. Bahan buangan terbiodegradasikan ialah bahan buangan yang boleh direputkan oleh tanah, mikroorganisma. Oh. Mikroorganisma. Jadi mikroorganisma ni dia akan menjalankan tindakan dia untuk mereputkan bahan-bahan tersebut. Okey, apa bahan-bahan buangan yang terbiodegradasikan ni? Berikan sisa contoh. Sisa makanan. Okey, contoh yang pertama, sisa makanan. Okey, selamat datang Umairah. Masuk. Sisa. Kita dah mula bincang sisa makanan. Okey, sisa makanan. Lagi? Orang lain? Kertas. Yes, ini semua bahan-bahan yang boleh reput. Kertas. Kalau kita tanam, contoh kalau kita tanam, dia boleh reput. Kertas. Lagi? Tinja. Okey, tinja. Betul. Tinja ni apa ni? Tinja ni? Najis. Najis. Yang kita menjalankan proses tinjahan bahan buangan dia, itulah tinja. Okey, seterusnya apa? Satu lagi? Bahan kumuh. Very good. Siapa jawab tu? Amai. Okey, bahan kumuh. Okey, jadi itu jawapan kita. Jelas tak? Cikgu nak tanya awak. Dekat skrin awak tu nampak jelas tak? Ataupun tak clear ke? Jelas. Jelas Pertama ni, ni. Okey. Okey, jelas. Okey.
Kalau cikgu terlalu laju sangat ataupun awak tak dengar suara cikgu, awak boleh cakap tau. Awak boleh menyampau, awak cakap, cikgu, suara cikgu kurang jelas lah. Macam tu. Okey, sekarang kita teruskan. Apakah maksud bahan buangan yang tidak terbiodegradasikan? Siapa boleh jawab soalan ni? Bahan buang yang tidak boleh direbutkan oleh mikroorganisma. Betul, Adila. Adila jawab dari tadi, tak berhenti kan? Okey, kalau tadi bahan buangan terbiodegradasikan ialah bahan yang boleh mereput. Tidak terbiodegradasikan ialah bahan yang tidak boleh mereput. Bahan tidak boleh direputkan oleh mikroorganisma. Okey. Boleh? Sempat tak? Cikgu tak nampak sangat muka awak ni. Sebab cikgu tengah share screen. Sekejap. Okey, boleh? Boleh. Okey. Afifah, berikan contoh bahan buangan yang tidak terbiodegradasikan. Kaca. Kaca, very good. Amar, satu. Plastik. Plastik. Pandai. Another one. Siapa nak cuba? Logam. Logam. Logam tu besi. Macam besi. Okey. Ketiga-tiga bahan ni, kaca, plastik, logam, kalau kita tanam di dalam tanah, dia takkan mereput sampai bila-bila. Contoh, katalah Amar kan. Amar dia kata, nak cubalah dia ambil satu plastik warna merah, plastik makanan tu kan. Dia tanam kat belakang rumah dia. Lepas tu dia lupa nak korek balik. Lagi 10 tahun, contoh Amar dia dah kahwin dah lagi 20 tahun dah kahwin dah ada 2 orang anak, tiba dia teringat, aku ada tanam plastik tu kat belakang rumah. Kan? Dia pun korek tengok, ada lagi plastik tu. Masih lagi elok. Mungkin warna dia saja dah berubah. Plastik dia tak akan mereput. Sama macam kaca dan juga logam. Logam macam besi, dia tak akan mereput. Dia mungkin akan berkarat, tapi dia tak akan direputkan oleh mikroorganisma. Boleh? Kita teruskan ke soalan yang seterusnya. Mengapakah Okey, sekarang soalan E. Mengapakah penggunaan bahan tidak terbiodegradasikan perlu dikawal? Kenapa kita kena kurangkan guna bahan kaca, plastik dan juga logam? Kenapa? Kerana bahan tu susah untuk mereput. Okey, kerana bahan susah mereput. Jadi kalau bahan tu susah mereput, apa yang akan berlaku? Mencemarkan alam. Mencemarkan alam sekitar. Siapa jawab tu? Afifah ke? Ke Umairah? Mencemarkan alam sekitar. Sebab bahan-bahan ni dia tak mereput. Jadi contoh, plastik itu kalau kita buang merata. Hari ni kita buang, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, plastik tu masih lagi ada. Dia tak mereput. Lain macam kertas. Kalau kertas kita buang hari ni, esok lusa dia dah mereput. Dia dah masuk dalam tanah. Jadi dia akan menyebabkan pencemaran alam. Jadi jawapan dia, pencemaran alam. Ataupun jawapan lain, awak boleh bagi tahu dia boleh menyebabkan bencana alam.
bencana alam seperti banjir. Kalau plastik kita buang dalam longkang, dia akan menyebabkan longkang tu tersumbat. Banyak plastik jadi longkang akan jadi tersumbat dan dia akan menyebabkan banjir kilat. Yang banjir yang cepat berlaku. Okey. Seterusnya, boleh? Boleh? Kita teruskan? Kalau tak sempat beritahu. F. Bagaimanakah bahan buangan boleh dikelaskan? Bahan buangan iaitu sampah, macam mana kita nak kelaskan dia? Dikelaskan kepada berapa? Dikelaskan kepada 2. Bahan buangan boleh dikelaskan kepada 2, iaitu bahan terbiodegradasi. Tulis kat sini, dikelaskan kepada 2. Boleh ikut tak kelas? Boleh. Dikelaskan kepada 2, iaitu bahan terbiodegradasi dan tidak terbiodegradasi. Okey. Seterusnya soalan G. Ramalkan apakah yang akan berlaku sekiranya semua bahan buangan tidak terbiodegradasikan. Maksudnya semua bahan buangan tidak mereput. Apa yang akan berlaku pada bumi kita? Alam sekitar akan tercemar. Okey, alam sekitar akan tercemar tu jawapan dia sama macam atas. Kalau boleh jangan jawapan sama macam atas. Okey, contoh katalah semua bahan, kertas, sisa buangan, sampah-sampah semua tak mereput. Apa akan berlaku pada bumi kita? Bumi akan dipenuhi dengan Sampah sarap. sampah sarap. Maksudnya awak buka pintu tengok ada banyak plastik kat situ. Ada banyak sampah-sampah. Ikan yang awak makan 5 tahun lepas pun tulang dia pun ada lagi kat situ. Jadi maksud dia bumi akan Rosak. Dipenuhi dengan sampah sarap. Maksud dia sampah ada di mana-mana. Boleh? Okey, sekarang dah selesai perbincangan kita untuk modul hari Selasa hari tu. Sempat tak tu? Sekarang kita nak terus dengan modul yang hari ni. Iaitu sisa toksik. Okay, sekejap Cikgu akan tayangkan buku teks kita. Okey. Hargai bumi kita. Ya. Okey. Kalau mengikut modul awak, dia tanya apakah yang dimasukkan dengan sisa toksik kan?
Okey, jawapan dia ada dalam buku teks. Okey, ini untuk jawapan untuk soalan yang pertama. Apakah yang dimaksudkan dengan sisa toksik? Betul, ada tak? Ah. Ada kan? Ada. Jadi sisa toksik ialah Sisa toksik ialah bahan kimia kilang yang menjadi hasil buangan. yes, bahan kimia kilang. Ini sisa toksik ni ialah bahan-bahan yang kilang buang. Maksud dia contoh katalah kilang tu dia buat plastik, bekas plastik Tupperware kan. Jadi dia ada bahan yang dia tak guna, dia buang. Jadi itu ialah sisa toksik. Bahan kimia kilang, bahan kimia kilang yang menjadi hasil buangan. Okey, seterusnya. Soalan apa? Sampai kesan buruk juga bah. Okey, nyatakan 4 kesan buruk. Okey, kesan buruk ni pun sama juga ada di dalam buku teks. Ada dalam buku teks. Di muka surat yang sama. Apa kesan buruk dia? Penyakit. Sekejap. Kesan buruk dia pencemaran. Dia akan berlaku pencemaran. Sekejap. Alamak, mana dia? Cikgu punya slide ni. Okay. Nak tunjukkan slide ke awak. Okey, nyatakan 4 kesan buruk. Kesan buruk dia yang pertama, pencemaran. Kesan buruk bahan buangan tak terbiodegradasikan diuruskan dengan betul. Pertama, pencemaran. Yang kedua, masalah kesihatan. Yang ketiga, kita tengok dalam buku teks. Muka surat 159. 159. Kesan buruk, Kesan buruk. Yang ketiga apa? Banjir. Banjir. Very good. Yang ketiga banjir. Yang keempat? Pembaziran tenaga. Yes, berlaku pembaziran tenaga. Maksud dia, bahan ini kalau kita tak selenggarakan dengan betul, kita tak buang dengan betul, akan berlaku pembaziran tenaga. Tenaga yang untuk melupuskan bahan ini, untuk kita leraikan dia, itu jadi pembaziran tenaga di situ. Sepatutnya bahan-bahan buangan tidak terbiodegradasikan, kita mestilah uruskan dengan betul. Macam mana nak uruskan dengan betul? Soalan itu ada pada muka surat yang seterusnya. Amalan pengurusan bahan buangan. Kita ni boleh? Sebelum cikgu nak ke muka surat seterusnya, sempat tak ni 4 kesan buruk? Nampak. Okey, dah sempat? Dah sempat salin? Dah. Okey.
Sekarang kita tengok amalan pengurusan bahan buangan. Okey. Kalau dalam buku teks awak, sekejap. Tak nampak. Pada muka surat 156. Amalan pengurusan bahan buangan. Jadi apakah peranan kita, peranan manusia dalam menguruskan bahan buangan dengan secara terancang untuk kehidupan lestari supaya tak berlaku empat-empat kesan buruk tadi. Contoh, tak berlakunya banjir, tak berlakunya masalah kesihatan, tak berlaku pencemaran alam. Jadi apa yang kita perlu buat? Jadi ada di muka surat 156. Cuba buka muka surat 156. Okey, kehidupan lestari, apakah maksudkan kehidupan lestari? Kehidupan lestari ialah amalan yang mengurangkan impak kepada alam sekitar agar keindahan alam dapat dinikmati oleh generasi akan datang. Ini di muka surat 156 ni. Apakah peranan kita dalam menguruskan bahan buangan dengan cara terancang? Okey, jawapan dia semua dekat sini. Jawapan dia semua dekat sini. Yang pertama, ini yang kita boleh buat dari rumah. Ini jawapan dia. Dia kata apa? Bahan buangan hendaklah dibungkus dan diikat dengan kemas. Itu jawapan untuk soalan yang pertama. Lengkapkan tu. Jadi awak boleh tulis kat situ dalam petak tu. Bahan buangan dibungkus dengan kemas. Bahan buangan dibungkus kemas. Okey, yang kedua, bahan buangan hendaklah diasingkan mengikut jenis bahan sebelum dibuang. Sebelum cikgu kita nak teruskan, sebelum kita teruskan, awak pernah tengok tak tong sampah ni yang berlainan warna? Pernah. Di mana pernah tengok? Taman. Ada? Ada dekat Besar 5 ada? Tak ada. Tak ada? Ya ke? Okey. Tahun. Tong sampah ni dikelaskan mengikut jenis-jenis sampah. Kalau kaca dan tin dalam satu tong, kertas dalam satu tong dan plastik di dalam satu tong sampah. Jadi tong sampah ni akan dibawa ke tempat kitar semula. Kalau sampah macam sampah kulit pisang, sampah sisa makanan, dia tak boleh masuk dalam tong ni. Dia kena masuk tong sampah yang kita nak buang dalam yang lori sampah datang ambil tu. Okey, seterusnya. Boleh Jadi jawapan yang kedua, bahan buangan diasingkan mengikut jenis sebelum dibuang. Okey, itu yang kedua. Boleh? Yang ketiga, gunakan bekas khas untuk membuang bahan buangan kimia dan sisa minyak. Kalau kita tengok kat sini, ini di bengkel, di bengkel kereta. Dia kata, mengapakah sisa minyak dikumpulkan ke dalam bekas ni, ayah? Ayah dia kata, untuk mengawal pembuangan bahan buangan secara tidak terancang. Minyak tu ialah salah satu sisa kimia yang banyak di bengkel lah. Dan di rumah pun ada sisa minyak. Minyak masak di rumah kita tu masukkan ke dalam bekas khas dan dibuang mengikut
caranya tertentulah. Jadi yang ketiga, kita gunakan bekas khas. Boleh untuk membuang sisa kimia dan sisa minyak. Okey. Akhir sekali. Petak yang terakhir. Apa jawapan dia? Apa yang kita boleh buat? Kalau dekat sini dia dah habis. Dia ada 3 saja dekat situ. Okey, jadi untuk satu petak ni, apa yang kita boleh buat? Peranan kita untuk mengurangkan ataupun menguruskan bahan buangan secara terancang. Apa peranan kita? Apa yang kita boleh buat? Selain daripada bahan buangan tu kita bungkus, kita asing ikut jenis, kita guna bekas. Apa lagi yang kita boleh buat? Mengamalkan kitar apa? Kitar semula. Kita tulis mengamalkan kitar semula. Contoh botol, kita tulis jawapan cikgu bincang. Amalkan kitar semula. Kitar semula. Atau guna semula. Ada beza kitar semula dan guna semula. Semula. Okey. Apakah yang dimaksudkan dengan kitar semula dan juga guna semula? Kitar semula ni macam mana? Siapa boleh jawab? Kitar semula ni macam mana? Afifah, kitar semula macam mana Afifah? Kitar semula ni maksud dia kita hantarkan barang-barang yang boleh dikitar semula ke pusat kitar semula. Ataupun kita masukkan ke dalam tong sampah yang mengikut jenis bahan buangan tadi. Guna semula pula kita boleh buat di rumah. Kita boleh buat di rumah. Contoh, botol air mineral. Botol air mineral. Kita boleh gunakan untuk dijadikan sebagai pasu bunga. Contoh, kita potong separuh daripada botol air mineral tu, kita tanamkan kaktus di dalam tu. Bunga-bunga kecil dalam tu. Ataupun kita buat macam projek RBT kita gunakan dia sebagai takung untuk hidroponik. Takung untuk hidroponik. Macam-macam kita boleh buat. Kita boleh buat perhiasan, kita boleh buat kotak pensel dengan menggunakan botol plastik. Boleh Umairah ada ke tak ni? Diam je jangan tengok Umairah. Okey. Ada. Okey, bagus. Okey, seterusnya kita tengok amalan 3R. Amalan 3R. Amalan 3R dapat mengurangkan, longgokkan bahan buangan persekitaran. Nyatakan maksud 3R. Dalam buku teks ada. Di muka surat 157. Apa tu 3R? Reduce, reuse dan recycle. Jadi kita tulis balik. Dia nak nyatakan maksud 3R. Jadi awak salin tu. Reduce, reuse dan juga recycle.
Ada nampak tak di skrin awak? Ada? Nampak. Okay, jadi kita tulis reduce. Betul. Salah hijau pula. Reduce. Reuse. Recycle. Dia dalam bahasa Inggeris. REYCL. Reduce. Maksud dia kurangkan guna apa? Beg plastik. Yes. Bahan plastik. Tulis bahan plastik. Macam dah tak muat dah. Bahan plastik. Contoh kita kurangkan guna bahan plastik. Sebab sampah yang paling banyak di bumi ni ialah sampah plastik. Seperti beg plastik dan juga straw. Sebab tu straw sekarang, kalau kita pergi dekat mana-mana, contoh awak pergi ke T-Life. Straw dia gunakan straw kertas, dia tak guna straw plastik. Itu salah satu contoh mengurangkan penggunaan beg plastik dan juga straw lah. Reuse, kita guna semula. Reuse guna semula. Guna semula. Guna semula contohnya kat situ tayar buruk. Tayar selepas dia dah haus, dah botak, dah tak boleh digunakan lagi dah sebagai tayar. Jadi kita gunakan semula sebagai pasu bunga. Dia buat pasu bunga tayar tu. Dan ada yang buat bentuk burung, ada yang buat bentuk itik menggunakan tayar tu. Seterusnya ialah recycle. Recycle ni apa? Gitar semula. Kita semula macam cikgu bagi tadi tu lah, bagi tahu tadi lah. Kaca, maksud dia botol kaca yang lama dihancurkan di kilang, dia hancurkan balik botol kaca tu dan dia buat satu bahan kaca yang baru. Sama ada dia buat gelas ke ataupun dia buat botol balik semula. Okey, ini seterusnya. Susun langkah-langkah. Last kan? Last, nak habis lah. Susun langkah-langkah menguruskan bahan buangan domestik oleh pihak berkuasa tempatan mengikut urutan yang betul. Bahan buangan domestik ni maksud dia sampah yang dikutip di rumah menggunakan lori sampah. Jadi nombor 1 apa? Sebut sikit. Apa, yang mana yang nombor 1? Nombor 1, jawapan ada di muka surat 158. Bahan buangan dikutip dan dihantar. Ini nombor 1. Bahan buangan dikutip dan dihantar ke pusat pengumpulan sampah yang menggunakan lori sampah tu. Kemudian nombor 2 apa? Diasingkan. Yang mana? Ini. Bahan buangan diasingkan mengikut jenis di pusat pengumpulan sampah. Lagi? Yang tidak boleh dikita semula akan dibakar. Nampak ni? Sampah awak tu semua akan dibakar. Yang tak boleh dikita semula akan dibakar di dalam incinerator dan dilupuskan. Dan bahan buangan yang boleh dikita semula dipadatkan dan dihantar ke kilang pemprosesan kita semula. Ini nombor 4. Itulah jawapan dia. Yang nombor 4 ni bahan buangan yang boleh dikita semula seperti plastik, logam, kaca dan juga kertas dipadatkan, dimampatkan, lebih kurang dia jadi macam bentuk segi 4 dan bahan-bahan ini dia hantar ke pusat kitar semula. Okey. Boleh? Boys and girls.
Boleh. Boleh. Jadi itu saja kelas kita untuk pagi ini. Dan cikgu nak ucapkan terima kasih lah kepada kamu, tahniah kerana dapat masuk kelas kita pada pagi ini. Jadi yang tak dapat masuk itu, cikgu akan bagikan satu link rakaman apa yang kita bincang hari ini. Jadi dia orang boleh tengok link rakaman tu lah dan akan kelas secara luar talian. Kita dalam talian ni secara online, secara live. Okey, ada apa-apa soalan sebelum cikgu tamatkan kelas kita pada hari ini? Ada. Okey. Sekian saja kelas kita pada hari ini. Kita akhiri dengan bacaan tasbih kafarah dan surah wal as. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wal asri innal insana lafi husn illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, assalamualaikum semua. Sampaikan salam kepada mak ayah awak di rumah. Okey, terima kasih. Bye-bye. Bye. Assalamualaikum. Okey, terima kasih semua. Bye-bye. Jadi kepada murid-murid yang menonton pembelajaran kita secara luar talian, kalau ada apa-apa soalan, awak boleh terus WhatsApp kepada cikgu ataupun ada jawapan yang awak tak sempat nak tengok ataupun tak faham, boleh terus WhatsApp kepada cikgu. Okey, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Bye-bye dan Assalamualaikum.